Okay, Assalamualaikum. Uh, Hari ini kami dari kelas PTP 2A akan membentangkan satu tajuk bagi subjek Sains, Teknologi dan Kejayaan dan Islam. Okay, nama pensyarah kami Puan Syahidah. Okay. Tajuk pembentangkan kami ialah tokoh dan sumbangan Al-Battani, konsep moden trigonometri. Okay, kumpulan saya terdiri daripada 5 orang. Yang pertama iaitu Muhammad Nur Faris bin Ismail, matrik 10 DTP 20F 1004. Yang kedua saya Abu Bahar Barizan 10 DTP 20F 1008. Yang ketiga Afirin bin Adil 10 DTP 20F 1027. Yang keempat Muhammad Hanif bin Hamid 10 DTP 20F 1031. Dan yang akhir sekali Muhammad Hadi bin Jasni matrik 10 DTP 20F 1032. Okey, untuk poin yang pertama saya akan serahkan kepada Muhammad Hadi. Assalamualaikum. Hari ini saya akan menceritakan tentang biodata Al-Battani. Nama sebenar Al-Battani ialah Abu Abdullah Muhammad Ibni Jabil Ibnu Sinan Al-Raqi Al-Harani Al-Sabi Al-Battani. Nama panggilan ialah Al-Battani, dikenali sebagai Al-Batinius atau Al-Batinis. Tarikh lahir dan tarikh wafat. Al-Battani telah dilahirkan pada 858 Masihi di Haran dan meninggal dunia pada 929 Masihi di Iraq. Pendidikan awal Al-Battani mendapat pendidikan awalnya daripada bapanya Ibnu Jami Al-Battani yang juga seorang saintis terkenal, seorang pakar sains Islam dari Syria yang hidup di antara tahun 858 Masihi sehingga 929 Masihi. Bidang pendidikan Al-Battani ialah ahli matematik, geometri dan fizik yang terulung. Seterusnya saya serahkan kepada saudara Afi. Okay. Assalamualaikum, nama saya Afidin Menzul. Nombor kami matrik 10 DP 20F 1027. Saya akan menerangkan tentang sumbangan Al-Battani dalam bidang astronomi. Yang pertama, Al-Battani telah menerbitkan persamaan matematik iaitu B sin A sama dengan A sin 90 tolak A. Dia juga telah menerangkan sebab terjadinya gerhana Annulus iaitu cincin dan juga tentang gerhana penuh. Beliau merupakan seorang yang berani untuk mengungkapkan bahawa jarak matahari ke bumi berbeza berdasarkan apa yang dikatakan oleh Ptolemy. Selain itu, dia juga berani menentang Ptolemy berdasarkan carapan. Al-Battani juga telah menerbitkan sebuah buku iaitu Kitab Az-Zik. Dalam buku ini mengandungi banyak kerja-kerja dalam bidang astronomi dan juga komen terhadap Ptolemy. Buku ini mempunyai 57 bab bermula dengan penjelasan tentang spera. Selain itu, beliau juga berjaya menentukan liukan bumi 54.5 dan sudut ekliptik adalah 23 dengan 35. Selain itu, Al-Battani juga telah mengemukakan garis sengkuk. Beliau telah seterusnya, Al-Battani juga Al-Battani yang paling terkenal di astronomi adalah dengan penyempurnaan dari nilai-nilai yang ada untuk panjang tahun.
Al-Battani juga telah menyusun tabel baru dari matahari dan bulan. Selain itu, beliau juga telah menguraikan tingkat tertentu sejumlah hubungan trigonometri, penggunaan sinus dalam perhitungan dan sebahagian dari garis singgung. Okey, seterusnya Muhammad Faris. Terima kasih Afi Daniel. Sekarang saya akan membentangkan tentang sumbangan Al-Battani dalam matematik. Pertama, beliau merupakan orang yang pertama menggantikan penggunaan kod Greek dengan sinus. Kedua, beliau juga orang pertama yang menghasilkan jadual kontinjen. Ketiga, algoritma juga dirintis oleh beliau, tetapi sayangnya dinafikan hak ciptanya oleh saintis barat. Selain beliau juga antara penyumbang terbesar dalam bidang trigonometri. Seterusnya, beliau juga dikenali sebagai bapa trigonometri kerana telah memperkenalkan penggunaannya. Akhir sekali, dalam bukunya Al-Majesty, beliau telah memperbetulkan beberapa kesilapan yang dibuat oleh Bartholomeus, seorang pekaji Yunani. Sekarang saya akan mempersilakan Muhammad Hanif untuk membentangkan presentation. Terima kasih Faris. Sumbangan Al-Battani dalam ilmu falak. Al-Battani telah menghabiskan sebahagian besar hidupnya membina pusat kajian cakrawala di Rakyat. Beliau juga telah mengemukakan kaedah pengukuran bintang di cakrawala menggunakan garis lengkung. Seterusnya, pengukuran Al-Battani itu didapati lebih tepat dan praktikal kerana ia berdasarkan kepada teori tangen dan kotangen yang ditemuinya. Menerangkan konsep dan kepentingan cakrawala serta menunjukkan cara-cara untuk mengukur perjalanan planet serta bintang. Terakhir sekali, beliau juga berhasil menemui orbit bulan dan planet dan menetapkan teori baru untuk menentukan sebuah keadaan kemungkinan terlihatnya bulan baru. Okey. Okey, yang akhir sekali secara kesimpulannya berdasarkan sejarah perkembangan astronomi dan tamadun Islam begini, kita dapat lihat bahawa Malaysia masih berada dalam situasi mengembangkan ilmu astronomi, terutama dalam kalangan masyarakat awam, dan masih berusaha menambah tenaga pakar. Penyelidik astronomi Islam di Malaysia tertumpu pada bidang falak syar'i, iaitu penentuan awal bulan hijrah, penentuan waktu solat dan kiblat. Di samping penyelidik astronomi moden melibatkan astrofizik. Tokoh-tokoh astronomi di Malaysia telah berusaha menerbitkan bahan-bahan bacaan astronomi bagi menimbulkan minat mendalam kepada pelajar dan masyarakat untuk mendalami bidang astronomi. Namun begitu, Malaysia masih ketinggalan jauh dalam penyelidikan dan teori-teori baharu dalam bidang astronomi lantaran tenaga pakar astronomi yang masih tidak ramai. Justru penyelidikan astronomi secara teratur perlu dibangunkan dengan lebih serius di semua peringkat bagi menanam budaya menyelidik sambil mengambil contoh pencapaian astronomi pada zaman kegemilangan tamadun Islam dan kemajuan ahli-ahli astronomi masa kini di negara-negara maju. Untuk itu, faktor agama dan inquiry sains harus dijadikan pemangkin dalam proses memajukan astronomi di Malaysia pada masa ini. Saya rasa itu saja daripada kumpulan ini. Sekian, terima kasih.